Okay. So saya akan tunjukkan pula untuk assignment 4 ni, assignment 4 ataupun job sheet 4 kita. Arahan dia suruh kita buat redraw 2D drawing for given assignment and attachment using drafting and annotation workspace in AutoCAD 2018 kita guna 2018 sekarang. And then make sure kita create layer to manage your drawing. Okay, dia bagi layer, ada 4 layer kat sini. Layer 1 object 0.6 mm, layer 2 centerline 0.2 mm warna magenta, layer 3 dimension 0.2 mm color cyan. Lepas tu layer 4 text, dia suruh guna default layer je All dimensions are in millimeter. Finish your work by calling ISO 83 title block template and fit your drawing in the template. Okay, yang ni saya belum ajar lagi. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Dan kita save nama drawing kita as name, nama awak, and then underscore number kelas dan juga nombor JS04 So macam mana bentuk drawing kita? Kita tengok drawing kita macam mana. Jadi ni kita punya drawing lah. Dia suruh kita lukis kepala pipe ni kan. Okay, so yang ni bila kita tengok drawing ni, kita kena tengok dulu kita nak start dari mana Macam dalam kes ni, saya boleh start daripada kepala dia ni. Dia punya kepala pilih atas ni kan. So kita boleh buat center line lah nanti. Center line untuk yang ni. And then kita start daripada situ. Okay, so kita pun akan create kita punya new drawing. So macam tadilah, macam biasa kita akan create new drawing. Okay, bila kita nak create new drawing, kita akan ambil ACAD template tadi. Okay, ACAD macam biasa, ACAD template dan open, jangan terus open Kita ambil dulu open with new template matrix open with no template matrix. Sebab kita punya ukuran semua dalam milimeter, jadi kita ambil matrix lah. Okay, dah masuk, kita kena make sure kita punya workspace kita berada dekat dalam workspace drafting and annotation lah. Okay, kalau dekat 3D kita kena ubah lah kat sini Macam tadi kita ubah, macam saya tadi, saya daripada 3D modeling saya ubah kepada drafting annotation lah. Okay, so dekat situ clear. And then kita boleh start lah dari sini. Tapi sebelum start, kita tahu tadi dia bagi tahu kita kena create layer So layer kita ada 4. Saya akan create 4 layer. So saya masuk dekat layer properties. Saya create 4 terus. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so layer pertama nama dia object. Jadi saya letak object. Warna putih. Line type continuous. Dan line weight 0.6 tadi kan. Jadi saya buat 0.6. Okay, kemudian layer 2 dia suruh buat apa? Layer 2 center line 0.2 magenta. So layer 2 is center line. Warna magenta. Ini warna magenta. Line type, okay, center line dia mestilah guna center line punya type lah. Jadi saya klik dekat line type dia. Dekat dalam list tak ada lagi, jadi kita akan load dia. Dan kita cari center line. Okay, saya ambil center, dah ada dalam list, kita pun select. Kemudian line weight, dia bagi tahu line weight adalah 0.2 Jadi saya akan tukar kat sini 0.2. Okay, lepas tu kita ada layer dimension 0.2 juga. Dan text default So saya buatlah dimension dulu. Warna dimension tadi dia nak warna cyan Macam mana nak sebut saya tak tahu. Cyan Cyan ke cyan ke tak tahu sebut. Kemudian dimension make sure adalah continuous line Dan line weight dia adalah 0.2.
So kita ambil 0.2, settle. Kemudian yang layer terakhir dia adalah text, text. Yang lain dia suruh default je. Okay, so kita dah ada 4 layer ni. Saya boleh close saya punya layer properties manager. Dan saya boleh start saya punya drawing. Okay, saya onkan grid supaya nampak grid dia. Okay, sekarang ni kita nak start kita nak start drawing kita daripada center line ni. Dan dalam drawing ni dia tak bagi tahu kita dekat mana dia punya location koordinat. Jadi maksudnya kita boleh start di mana-mana lah, kan? Kita buat je garisan dekat mana-mana, kita start. Macam ni saya akan buat dulu garisan vertical dan horizontal ni. Okay. Jadi saya buat je, saya tukar layer kepada layer center line dan saya buat garisan start dari mana-mana, tak kisah. Onkan orthogonal mode F8 dan saya buatlah satu garisan menegak ke atas. Kemudian saya buat satu lagi garisan persilangan dia kat sini ya. Buat je, tak kisah panjang mana, untuk anggaran dulu. Jadi saya akan start buat drawing kepala pipe tu kat sini lah. So saya kecilkan sikit drawing ni. Okay, jadi daripada drawing ni kita dapat tahu dia punya panjang ni adalah 70. Kemudian dia ada satu bulatan kat sini R10. Jadi kita start dulu dengan R10 ni. Jadi saya akan tukar kepada layer object. Saya buat circle R10 daripada intersection ni. Okay, R10, saya dah siap R10. Lepas tu saya ada jarak 70 untuk batang pilih ni kan, batang pemulas dia tu. Jadi saya akan buat macam mana? Saya boleh offsetkan dia. Saya akan offsetkan dia daripada garisan ni ke sebelah sini separuh daripada 70, iaitu berapa? 35 okay. So saya akan offset 35 sebelah sini, offset 35 sebelah sini. Tujuan dia saya nak dia punya jarak ni, panjang 70 ni. So saya offset 35 daripada vertical line ni pergi ke sebelah sini 35 dan pergi ke sebelah sini 35. Jadi saya dah ada dah dia punya jarak dia tu. And then saya nak buat garisan, saya perlukan satu lagi. Kalau tengok, kita zoom sikit kat gambar ni. Dia ada bagi jarak ni 2.5 Jarak ni 2.5. Maksudnya kita perlu buat garisan tu 2.5 dekat sini. Tapi macam mana kita nak dapat 2.5 tu? Kita boleh guna offset lah. Okay, offset 2.5 separuh daripada 2.5 Maksudnya daripada garisan tengah yang ni ke atas separuh, ke bawah separuh. Iaitu kalau 2.5 kita bahagi 2, kita akan dapat 1.25 Jadi saya akan buat satu lagi offset. Jarak dia 1.25 daripada garisan horizontal ni ke atas 1 dan lagi 1 ke bawah. Okay. Nampak tak? Jadi point tu dekat sini lah, dekat persilangan ni, satu dengan sini. Okay. Dan satu lagi kita nak dia punya pemulas ni kat atas ni, dia bagi tahu dia punya lebar dia ni 10 10 sini. Jadi maksudnya daripada center ni juga kita buat 5 ke atas, 5 ke bawah juga, supaya kita dapat point untuk silang kat sini. So saya akan buat satu jarak 5, okay, offset daripada center ni ke atas 5 dan center ni ke bawah pun 5 Jadi saya akan dapat dekat sini ada persilangan, dekat sini ada persilangan, dekat sini ada persilangan, sini pun ada persilangan. Dan saya ubah kepada objek lain. Just sambung je. Sekarang ni kita dah ada persilangan ni. Kita just sambung je ke persilangan yang ada ni. Okey, 1 2
3. Okey, so dah jadi macam ni. Sebelah sini pun sama. Saya sambungkan daripada persilangan ni, sambung ke sini, sambung ke sini dan sambung ke sini. So kita dah siap dah untuk pemulas dia tu. Okey. Jadi garisan-garisan apa ni, unjuran yang tak diperlukan ni saya boleh padam lah. Okey, macam ni saya tak nak dah, yang ni, garisan ni tak nak dah. Yang ni pun tak nak, yang ni tak nak, tak nak, tak nak, tak nak. Okey. Dan saya enter, saya padam semua. Boleh eh? Boleh. So yang ni kita buat yang batang ni pula 10. Kalau kita tengok sini 10 maksudnya kita boleh offset kan lah. 5 ke sebelah kiri, 5 ke sebelah kanan Jadi saya guna offset. Offset 5 ke kanan dan ke kiri. Okey. Siap yang tu. Sekarang ni saya ada, kalau kita tengok sini, saya perlukan jarak daripada center yang atas ni ke bawah sini 40 40, kemudian dia ada naik ke atas balik 10 kat sini. Jadi saya akan offsetkan 40 dulu ke bawah, kemudian saya offset pula 10 ke atas. Okey, jadi saya akan offset first 40 daripada sini ke bawah, kemudian saya offset sekali lagi 10 yang ni ke atas. Tujuan dia kita nak dapatkan ni lah, yang lebar 30 ni. Sekarang ni 10 ni dia sampai dekat garisan 30 ni. So saya buatlah garisan untuk dia punya batang ni dulu. Dari persilangan ni sambung ke sini. Sama juga yang ni sambung ke sini. Okey. Kemudian kita dah siap bahagian yang ni 10. Sekarang ni yang 30 ni pun sama. Kita perlu offsetkan ke kiri dan ke kanan, kan? 15 ke kiri, 15 ke kanan. Jadi saya akan offsetkan 15 daripada center ni ke kiri dan ke kanan. Macam ni. Jadi kotak dia dekat sini lah. Kotak 30 ni. Jadi saya boleh lukiskan 1, 2, 3, 4. Okay. So saya dah dapat kotak 30 tu Kalau saya on kan dia punya line weight, kita akan nampak macam ni. Okay. Sekarang ni yang sini ada 40 pula. Jadi kita buat pula satu lagi. Okay. Sebelum tu kita padam dulu garisan yang dah tak diperlukan ni. Saya akan padamkan garisan ni. Ni semua dah tak diperlukan dah. Okey, yang ni pun tak diperlukan dah. Okey. Sekarang ni saya nak offset pula garisan ni sebanyak 20 ke kiri dan 20 ke kanan untuk dapatkan yang bahagian 40 ni. So saya ambil offset 20 dari sini ke kanan dan satu lagi ke kiri. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok yang 40 ni, dia tak bagi berapa. Oh, dia ada bagi jarak 10 kat sini kan. So boleh buatlah jarak 10 kat sini. Okey. Jadi saya akan offsetkan 10 dari sini ke bawah lah. Okey. 10 daripada ukuran ni, daripada drawing ni dia bagi tahu 10. Jadi kita buat 10 ke bawah. Kemudian saya boleh buatlah garisan dulu. Garisan dari sini kita sambung je. Okey, dah jadi macam ni. Okey. Sekarang ni kita tengok pula yang part seterusnya. Dia ada R25, kemudian dia ada apa lagi? Jarak daripada sini ke bawah ni 50. Jadi kita boleh offsetkan 50 ke garisan center bawah ni Okey, so saya akan buat macam ni 25. Okey, saya akan offsetkan daripada atas yang 40 ni ke bawah ni 50. Okey. So maksudnya daripada sini saya offset
50 daripada garisan yang bawah daripada 30 ni sikit dari sini ke bawah sini 50. Silap daripada 40 daripada garisan 40 ni yang sinilah. Betul lah, kat sini kan tadi kan. 50 daripada sini ke bawah ni 50. Okey, maksudnya garisan ni saya padam dululah, nanti jadi confuse sikit. So saya padam dulu yang ni. Okey, jarak ni 50. Okey, kemudian kita tengok pula saya akan buat dulu bahagian yang sini dulu. Senang nak buat yang belatan ni saya tinggalkan dulu. Saya akan buat dulu bahagian dia punya sebelah sini lah. Sebelah sini ni kalau kita tengok jarak dia dari center adalah sebanyak 75. Dia ada apa ni? Ada fillet kat sini. Kemudian 10 dia punya penamat dia kat sini So 75 campur dengan 10. Jadi saya buat offset ke arah sana sebanyak 75 campur 10 iaitu 85 lah. Okey, jadi saya akan offsetkan 85 dari center point ni, center line ni ke arah sana lah. 85 Okey. Kemudian apa lagi kita boleh buat? Dia bagi kita jarak ataupun size pipe ni diameter 30, kemudian size bahagian yang flange dia ni 40. Okey, jadi kita boleh offsetkan 15 ke atas, 15 ke bawah untuk pipe ni dan 20 ke atas, 20 ke bawah untuk dia punya hujung flange ni. Jadi saya akan offsetkan 15 dulu dari sini ke atas dan ke bawah. Kemudian sekali lagi saya offset 40 dari sini, bukan 40, 20 dari sini ke atas dan dari sini ke bawah. Okey, macam tu Tapi garisan ni tak cukup panjang, jadi saya akan extendkan dia. Saya extendkan dia sampai jumpa dengan garisan yang 85 ni tadi. Saya ambil extend. Yang ni adalah limitation dia ataupun boundary dia. Enter dan saya panjangkan dia. Okey, yang ni tak boleh panjang sebab apa? Sebab garisan ni tak cukup panjang Jadi saya akan tarik dia sikit ke bawah. Onkan orthogonal, saya tarik sikit ke bawah. Dan saya extendkan semua ni. Tujuan saya extend sebab saya nak point dia ni point persilangan dia. Jadi kat sini saya dah dapat point persilangan dia. Dan satu lagi dekat sini dia ada bagi jarak 75 ke dia punya apa nama ni? Fillet dia ni. Jadi saya akan buat satu lagi offset 75 dari sini dari sini saya bawa ke sini. Yang ni untuk kita dapatkan point pada fillet ni, bahagian fillet ni. Okey, yang ni tak cukup panjang, kita panjangkan dia. Tarikkan sikit. So kat sini kita dah ada point-point untuk garisan ni tadi. Jadi kita boleh gunakan line. So saya sambungkan je point sini, sambung sini, sambung sini, sambung sini. Okey, dan juga kita juga boleh sambungkan juga line tu untuk pipe yang pipe ni tengah ni. So saya ambil persilangan ni, saya sambung je panjang sikit. Tak kisah panjang mana pun tak apa. Saya tarik je dulu. Sama juga untuk yang ni. Saya tarik je dulu. Okey, macam tu. Okey, kita dah nampak dah dia punya apa? Dia punya bayangan dia kan. Sekarang ni untuk bahagian sini kita ada fillet. Fillet ni adalah berapa ni? Agak-agak berapa? Sini fillet ni Disebabkan dekat sini dia bagi 30, sini 40, maksudnya dia ada lebih 10 kan. Bila lebih 10 maksudnya dekat atas lebih 5, dekat bawah pun lebih 5. 5, 5, 10 lah kan. Jadi maksudnya dekat sini fillet ni adalah 5 lah.
Okey, ada dua cara. Sama ada kita gunakan command fillet ataupun gunakan tangent radius je. Terpulanglah mana yang senang Macam ni saya try guna fillet lah. Kat sini ada command fillet fillet circle. Saya ambil garisan ni sebagai dia punya fillet pertama, tangent pertama, dan yang ni dia punya sebelum tu kita kena define dulu radius dia. So saya ambil fillet, di bawah ni ada option untuk radius. So saya klik kat radius dan saya masukkan radius saya 5 lah. Dan saya ambil garisan ni pertama dan garisan ni yang kedua. Jadi dia akan terus jadi fillet. Ulang balik. Okey. Sekarang ni garisan ni saya akan gunakan dia sebagai fillet antara dengan garisan ni lah. Okey, tapi sebelum tu saya akan trim dulu kat sini sebab sebelah sini saya nak guna juga. Saya trim kejap. Okey. Saya akan guna command fillet So saya ambil dekat sini, dekat modify tools ni ada fillet. Sebelum apa-apa kita kena define dulu radius fillet ni. Dekat bawah ni ada dia ada beberapa option lah. Kita pilih option untuk radius. Okey. Dan kita masukkan berapa radius kita. 5 lah kan. Sekarang ni dia suruh select object. Maksudnya dia suruh select garisan yang kita nak pilih lah. 2 garisan Garisan pertama adalah garisan yang ni lah. Sebab kita nak buat dia pilih di sini kan. So saya ambil garisan ni pertama dan garisan yang ni kedua. Jadi dia automatik akan pilih kat situ. Sama juga yang bawah ni lah. Saya ambil fillet. Okey, fillet ni dia akan ikut radius yang sebelum ni. Jadi sebelum ni saya dah buat 5, jadi saya tak perlu enter lagi lah. Saya teruskan dengan selection untuk line dia. Yang ni dengan yang ni. Jadi dah terus jadi. Okey, so dah okey dekat sini. Saya pun clearkan garisan-garisan yang tak diperlukan lah. Okey, jadi garisan yang dah tak diperlukan macam ni. Garisan ni dah tak diperlukan lagi. Garisan ni pun dah tak diperlukan lagi. Yang ni pun sama, yang ni pun sama, yang ni pun sama. Jadi saya akan padam. Dan yang ni jugalah. Yang ni biar dulu lah. Saya nak hold dulu. Okey. So dah siap kat situ Sekarang ni saya nak buat yang ni R25 ni. R25 ni kita boleh guna sama ada nak guna fillet pun boleh. Ataupun nak guna tangent radius pun boleh. Okey. Dalam kes ni saya try guna tangent radius pula sebab dia bagi radius R25 dan kita tahu dia tangent pada garisan yang ni dan garisan yang ni. Okey. So saya gunakan tangent radius pula. Okey, dekat circle tangent radius. Okey. Dia tanya tangent yang pertama. Jadi tangent pertama garisan di sinilah. Dan tangent kedua di garisan yang ni. Dan dia minta masukkan radius, saya masukkan radius 25. Jadi dia akan jadi kat situ. Dan saya akan trimkan Jadi saya akan trimkan garisan ni sebagai boundary, garisan ni juga sebagai boundary dan trim. Okey, so saya dapat dah bahagian sini. Dan garisan ni pula kita tahu dia dah tak perlu lah. Jadi kita kena trim lah juga kat sini. So saya trim. Okey, dah jadi macam ni lah. Okey, sekarang ni saya dah siap dekat bahagian ni. Kita nak buat yang bahagian dagu dia ni. Dagu dia ni simple je ni. Dia bagi radius dia R5 dengan fillet 10. So dekat sini kalau tengok dia punya center dia sama dengan garisan ni lah. So kita just buat je. Dekat sini kita buat garisan saya ni tak cukup panjang, jadi saya akan panjangkan sikit. Saya drag dia. Okey. R15. Jadi saya ambil je R daripada sini persilangan dia 15.
Okay, lepas tu saya trim kedua-dua ni, satu kat sini, satu kat sini. Jadi dia dah jadi macam ni kan. Dan R10. So kat sini kita gunakan tangent radius ataupun fillet pun boleh juga Terpulang lah mana-mana. So kalau saya guna fillet, mudah sikit. Saya tukar radius dia kepada 10. Tangent dia yang sini satu dan sini satu. Jadi dia dah jadilah. Sama juga sebelah sini, saya repeat balik fillet. Sini satu dan sini satu. Okay. So bahagian bawah ni dah settle, senang je. Sekarang ni kita tengok pula bahagian dia punya pilih dia ni. Okay. Alright. Jarak dia bagi jarak daripada sini, daripada tengah ni ke sini 45 untuk bulatan, center bulatan R10 kat sini. Okay. Dan bila dekat sini R10, maksudnya dia bertangent juga dekat atas ni kan. Jadi daripada sini pun dia ada jarak 10 juga daripada garisan horizontal ni. Jadi saya akan buat satu lagi offset dekat sini 10 plus dengan offset dari tengah ni ke sini 45. Okay. Jadi saya akan gunakan offset 10 dulu daripada garisan yang ni ke bawah 10 Okey, yang ni. Kemudian saya buat sekali lagi offset dari tengah ni pula ke sini 45. Jadi saya masukkan 45 dari sini ke sini. Jadi saya akan tahu dekat sini adalah center untuk R10 ni. Jadi saya boleh buatlah R10 daripada persilangan ni, tarik je 10 ke sini. Jadi dah dapat lengkuk yang sini lah, 10 ni. Okey. Dan juga kalau tengok kat sini R10 dengan R40 ni center dia sama. Okey, center dia sama. Jadi saya buat terus R40 ni juga sekali. Jadi saya ambil center radius, saya ambil 40 juga. Okey, jadi dah dapat R10 kat sini dan R40 kat sini. Okey. Alright, so yang sini saya boleh trim lah. Garisan ni saya dah tak perlukan, saya boleh trim. Ni boundary dia dan saya trim. Kemudian garisan ni, kalau kita tengok dekat sini, garisan daripada 10 ni tadi, dia ada 10 pula ke bawah. Jadi saya akan offsetkan dari sini ke bawah 10 lah. So saya akan offsetkan, ataupun tak perlu offset lah, saya buat garisan straight pun boleh. Yang ni saya dah tak perlukan. Jadi saya just buat garisan straight daripada kuadran dia, onkan orthogonal sebanyak 10 ke sini. Kemudian saya ke arah sana pula 30 dan naik balik ke atas 10. Jadi automatically dia akan kena dekat kuadran yang R40 tadi kat sini. Okey. Dan dah siap dekat sini, kita boleh trim dulu mana yang tak diperlukan lah. Macam ni saya dah boleh trim bulatan ni. Okey. Okey, sekarang ni tinggal yang bahagian atas ni Bahagian atas ni kalau kita tengok, dia akan bertangent pada garisan yang putih ni. Okey. Dan juga pada bulatan ni. Maksudnya kita gunakan tangent radius. Okey, tangent radius, sambungkan tangent bulatan sini dengan garisan yang ni. So saya guna circle tangent radius. Saya ambil bulatan ni sebagai tangent pertama dan garisan ni sebagai tangent kedua. Kemudian saya masukkan R25. Jadi dia automatically dia akan bersambung macam tu lah. Dan akhir sekali kita trim lah dia. Ambil objek ni dan objek garisan ni sebagai boundary, enter dan trim. Dan dalam masa yang sama, yang sini pun dah siap lah. Jadi kita boleh trim juga. Saya guna trim dan saya ambil garisan ni sebagai garisan boundary pertama dan bulatan yang lengkuk ni tadi sebagai boundary kedua. Enter dan trim. Okey, jadi kita dah nampak dah bentuk pipe kita. Apa lagi garisan yang tak diperlukan, kita boleh padam lah. Macam ni saya padam garisan ni, saya padam.
Garisan ni dah tak diperlukan, garisan ni dah tak diperlukan, garisan ni pun sama, tak diperlukan, saya pun padam. Okey. Tapi tak siap lagi kita kena lukis sehingga center line juga Center line juga kita kena lukis juga. Macam ni, center line kalau tengok dia ada lengkuk dekat sini dan ada straight sikit dekat sini lah. So maksudnya kita boleh buat lengkuk ni, sebab lengkuk ni dia sama center dia sama kat sini. Jadi saya akan buat dia punya, macam mana kita nak buat? Saya akan buat radius dia sampai ke sini lah, sampai ke garisan ni. So saya buat satu line daripada center sini straight sampai sini. So saya just buat je, saya tukar dulu layer kepada center line, dan saya buat guna center radius daripada center yang sama kat sini. Saya tarik je sampai dia bertembung dekat endpoint sini, intersection sini. Jadi automatically kita dah dapat lah separuh dekat sini, dan sambungan dia kita sambungkan daripada kuadran sini lah, buat garisan straight ke bawah. Lebihkan sikit lah kat sini kan. Okay, so ni kita punya center line untuk yang tengah-tengah ni lah, dan kita akan trim dia. Saya trim mana yang diperlukan. Okey, yang ni saya boleh trim, yang ni saya boleh trim. Okey, yang ni saya boleh padam lah balik, dah tak perlukan kan. Alright, so dah siap dah kita punya center line plus dengan pipe kita. Dan satu lagi kat sini saya panjangkan sikit garisan ni lah. Okey, macam tu Okey, lagi apa lagi? Semua dah siap lah. Tinggal lagi kalau kita nak pendekkan sikit lah garisan-garisan ni. Okey. Okey, yang ni pun saya akan kemaskan dia. Saya bagi dia duduk center tengah-tengah. Jadi saya offset lah sikit. Yang ni mungkin saya offset berapa? Ataupun saya buat belatan ke dari sini. Okey, buat jarak sikit kat sini. Lepas tu saya trimkan. Trim dari sini ke sini. Okey. Dan boleh buanglah belatan ni. Okey, so dah siap dah kita punya drawing dia. Okey. Okey, so kita dah siap yang tadi. Kita dah siap lukis dia punya gambar dia, dia punya drawing dia untuk kepala pipe ni kan. Jadi yang terakhir sekali, bukanlah terakhir lah, kira yang untuk design dia, yang akhir sekali kita kena buat dia punya dimension lah kan. So dimension untuk kita tunjukkan ukuran-ukuran dia. Jadi dimension ni simple je. Kalau kita tengok kat sini, untuk kita buat dimension, dia ada di sinilah, saya besarkan sikit. Okay, untuk dimension dia berada di sini di annotation. Dan annotation ni dia sebenarnya shortcut daripada kalau pergi dekat tab annotate pun kita akan jumpa juga dimension ni juga So benda yang samalah kat sini dengan dekat home ni tadi. Okey. So kita tengok balik macam mana kita nak dimensionkan. Dimension kan sama macam dalam soalan ni lah So dekat sini kalau kita gunakan quick dimension boleh juga. Okey. Yang ni dia simbol untuk quick dimension. Quick dimension ni maksudnya kita klik je dimension ni, kita boleh dimensionkan mana-mana part yang kita nak, tapi kita tak boleh, maksudnya dia akan secara automatik lah. Dia akan automatik dia punya snap dia tu Jadi biasanya kita tak guna yang tu, kita akan gunakan yang di sini lah Dia ada option untuk kita pilih linear, align atau angular. Okay, macam yang saya terangkan tadi, kalau linear maksudnya dia akan ambil XY. Kita terang tadi kan.
XY kan. Dia ambil X dengan Y axis lah, dia punya jarak dia. Kalau align maksudnya dia ambil jarak panjang dari point ke point lah. So macam ni kita nak dimensionkan, simple je. Kita just dimensionkan. Contoh macam ni saya nak dimension 70 ke atas ni kan. So kita just ambil je daripada sini. Kita ambil linear. Dan kita just pick je lah point kat sini. Okay, kalau tak dapat dia punya snap point, maksudnya saya tak onkan object snap So saya boleh onkan dengan tekan F3 ataupun dekat bawah ni pun ada juga simbol untuk object snap. So saya tekan F3, dia akan on lah kat sini. Okay, so just snap je endpoint to endpoint dia. Sorry. Sebelum tu kita kena ambil layer dulu lah. So ambil layer dimension. Okay, saya ambil linear. Dan saya akan dimensionkan lah. Contoh je 7, lepas tu saya letak kat sini kata 10. Macam tu Okay, cuma bila kita dimensionkan ni, dimension yang sedia ada ni dia yang standard lah. Okay, yang standard daripada AutoCAD ni. So kalau kita tengok dekat annotate ni, di bahagian dimension ni, kita akan nampak dia tulis standard kita adalah ISO 25. Okay, macam yang saya terangkan sebelum ni tadi, kita boleh ubah dia punya dimension style So kita pergi dekat manage dimension style ni. Seeloknya kita create kita punya dimension style sendiri, yang untuk kita punya khas lah kan. Jadi kat sini saya buat new lah. Macam yang saya dah sedia buat tadi ni, yang 70 dengan 10 ni, dia akan ambil ISO 25. Jadi nanti kita kena assign balik lah ke new dimension kita. So saya akan ambil new dimension style saya copy daripada ISO tadi. Okay, saya letak lah nama dia apa-apa nama lah letak je lah DIM ke. And then start with ISO 25 dan apply to all dimension. Dan saya klik continue. So dekat sini kita ubah lah dia punya features dia sikit, ataupun dia punya properties dia. So yang ni mungkin saya boleh ubah 1 mm ataupun offset from origin saya buat 1. Kemudian saya ubah dia punya simbol dan arrow punya size. Arrow size saya letak besar sikit lah, letak 3 ke. Dan text pun saya letak 3 juga. Dan offset from dimension line ni saya letak jauh sikit, 1. Okay, so kita tengok balik. Yang ni dia menggunakan align dimension kan. Dalam soalan ni dia gunakan align dimension. Jadi kita just skip je lah align dimension. Mungkin kalau nak ubah dia punya text style lah, text style kalau kita nak ubah lah. Kalau tak nak ubah pun tak apa. So macam ni saya biarkan je. Dan saya pergi dekat primary unit. Okay, saya ubah decimal separator ni, saya letak instead of comma saya letak period. And then saya yang lain tak ada apa dah kot. Okay, so saya klik OK. Jadi saya punya dimension yang sekarang ni adalah DIM ni. Okay, so saya close. Dimension yang sebelum ni saya akan assign balik dengan dimension yang baru saya buat tadi lah. Saya select dia dan saya ubah dia kepada DIM ni. Okay, so dia besar sikit lah Okay, kemudian yang lainnya kita boleh ikut dimension seperti mana yang dalam soalan tu lah. Okay, so saya letak dimension kat sini. Kita ada jarak daripada sini ke sini 40 Lepas tu dimension yang lain dari sini ke sini 10 lagi. Okay, sini ke sini 2.5. So kita penuhkan lah semua dimension ni. Okay, kat sini 10. Okay, kalau macam ni arrow ni, katalah kita nak buat sama macam dalam soalan ni, arrow ni dia mengarah keluar kan. So kalau arrow ni mengarah ke dalam macam ni, saya boleh tukar arah arrow ni dengan cara saya select dimension tu. Kemudian saya arahkan ataupun saya letak saya punya crosshair saya ni dekat dengan kita punya grid dia tu.
dia akan ada keluar menu So kita boleh flip arrow. Flip arrow. Ini pun saya ada flip arrow So dia boleh pergi ke arah lain lah. Okey, kemudian saya penuhkan lagi. Kat sini 30 dan kita ada radius. Radius kat sini R10. Dia mana lagi? Okey, yang bawah ni kita ada 40. Lagi tebal ni 10. Lepas tu jarak antara endpoint sini dengan apa ni, center line ni. Lebih kita boleh ambil kat sini lah. Okey. Okey, tarik dia, bagi dia sama. Okey, macam tu. Lagi R25. Okey, dan seterusnya lah So siapkan semua dimension ni sampai dia penuh lah Okey, let's say kita dah siap kita punya dimension ni. Akhir sekali, okey, saya save dulu. Saya tekan save. Akhir sekali kita kena letak dia drawing ni di dalam kita punya paper space Okey, macam yang dalam ni lah. Dalam ni dia letak dalam template kan, dalam apa? Title block Dia ada title block dan dia berada di dalam paper space. So sama dengan drawing kita ni, kita perlu letak dia dekat dalam paper space. So paper space yang sedia ada bila kita buka ni, layout 1 dengan layout 2 ni kita tak pakai Kita tak pakai yang ni. So kita akan create new layout new layout daripada template yang dah sedia ada lah. So cara dia, okey, awak boleh right click di mana-mana apa ni space ni, layout ni. Just right click kat situ. Kita ambil from template. Okey. Right click dan ambil from template. Nanti dia akan keluar template yang macam kita buka new file tu kan. Tapi kita akan masuk dekat dalam folder sheet set ni. Okey, kita akan ambil lah mana-mana template. Ini template ni yang sedia ada daripada AutoCAD lah. Apabila kita install AutoCAD, dia sedia ada lah dalam ni. Jadi kalau dalam setengah-setengah company, diorang dah ada template title block diorang sendiri. Diorang save title block tu, dia ada sekali lah nama company dia apa semua kan. Macam dalam case kita tak ada. Jadi kita just ambil dalam template yang dibagi dalam AutoCAD ni lah So biasanya template yang kita akan guna adalah manufacturing metric. Okay, yang lain pun boleh guna, tapi yang sesuai dengan kita punya ukuran ataupun dalam kita punya unit adalah manufacturing metric lah. So saya ambil manufacturing metric and then saya open. Okay, dia akan keluar macam ni. Just klik OK je. Okay, once kita dah klik OK je, dia akan keluar satu lagi layout baru kat tepi ni. Dia tulis kat situ ISO A3 title block So saya klik kat situ, saya akan nampak title block saya kosong lah. Tak ada lagi drawing yang kita dah buat tadi kan. Okay, tapi kita kena call drawing yang kita dah buat tadi pada model space ni masuk ke dalam kita punya layout ni. Cara dia, kita perlu menggunakan command viewports viewports, VIEWPORTS ataupun singkatannya vports So kita just type je VPORTS, vports. Okay, and then kita enter. Kat sini kita boleh pilih sama ada nak single. Okay, single maksudnya satu je lah. Kalau two vertical, dia sebelah-sebelah Ni kalau ada banyak drawing lah Lepas tu kita boleh pilih lah mana yang kita nak. Tapi untuk yang exercise ni, kita just ambil single je dan klik OK. Dan kita akan pick daripada bucu ke bucu Contoh macam ni, saya ambil daripada bucu sini, sambung ke bucu sini. Okay, jadi saya punya drawing tu, dia akan fit ke dalam kotak yang saya select tadi. Okay.
So ini kita panggil viewport. Okay, viewport ni macam ni lah, macam satu dia apa, macam satu tertingkap lah, macam satu window. Dia boleh masuk ke dalam model space punya kawasan. Okay. Tapi sekarang ni macam ni, dia viewport ni tengah di tak diaktifkan, kita tak aktifkan lagi. So kalau kita nak aktifkan, maksudnya kita boleh adjust gambar dalam ni, contohnya macam ni, kita nak aktifkan dia, just double click di dalam kawasan dia ni, kawasan petak yang kita pilih tadi. Bila saya double click, dia akan masuk ke dalam, seolah-olah berada di dalam model space. Saya boleh zoom in, zoom out, dalam model space tu, dalam apa nama ni, viewport ni tadi. Okay, kita boleh offkan grid kalau kita tak nak dia ada petak-petak tu kan. Kita boleh offkan grid dia. Okay, lepas tu kita boleh apa ni, ubah dia punya scale. Kat sini ada, bawah ni ada scale. Kalau klik dekat bawah ni, kita akan ada scale yang sesuai lah. Katalah saya nak letak sini scale 1:1, jadi kita akan dapat scale size ukuran dia adalah 1:1 lah. Okay, bila kita dah scale, kita boleh adjust sikit, kita nak letak dia tengah-tengah ke apa ke, macam tu Okay, lepas tu bila kita dah settle kita punya drawing ni, kita dah letak dia tengah-tengah, kita dah scalekan dia, kita perlu deactivate balik kita punya viewport ni tadi, dengan cara kita just double click dekat luar kawasan viewport tu. Okay, double click je luar daripada kawasan kertas ni, double click, jadi dia akan deactivate, dan dia tak boleh lagi lah kita nak zoom in zoom out kat dalam tu. So dia dah jadi paper balik. Kalau tadi dia masuk dalam kawasan Windows, macam model punya Windows tu, tapi sekarang ni kita dah deactivate dia, dia dah jadi paper balik lah. Okay, boleh faham Okay, cuma bila dalam soalan ni tak ada masalah lah. Yang soalan ni dia suruh kita buat dimension punya layer ni memang warna ni kan. Tapi kalau dalam lukisan awak yang yang lain-lain, cuba elakkan guna warna yang terang-terang macam ni. Sebabnya nanti bila print, dia akan jadi kabur tau. Tapi yang ni tak apalah. Untuk exercise ni memang dia suruh warna kian ni kan, so tak ada masalah. Tapi kalau untuk awak buat exercise yang lain, better ambil warna yang gelap sikit. Jadi bila print dia nampak lah, clear sikit. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, kita dah siap dia punya ni, dia punya template ni, tapi nama tak ada lagi. Tengok kat sini, nama kosong lagi. So kita kena nak masukkan detail kat sini, barulah kita punya drawing tu siap. Okay, macam mana kita nak masukkan detail ni? Untuk masukkan detail ni, kita boleh type command dd edit. Macam yang kita buat sebelum ni, kita nak edit text tu kan. Sama juga yang ni, kita gunakan command dd edit. Okay, dd edit, enter, dan kita select pada tulisan yang ada dekat title block tu lah. Cuma dia punya dia akan keluar satu ni lah, attribute editor ni. Jadi dekat sini kita perlu ubah value dia. Contohnya macam ni, sheet name ni saya ubah, katalah nama dia job sheet kan, job sheet 04. Jadi dia akan terus nampaklah kat sini perubahan tu. Lepas tu next, kita pergi dekat kolom yang kedua. Yang ni sheet number, contohnya saya letak sini JS 04. Okay, scale 1:1, ini tak ada masalah, just biarkan je. Dan sheet number, ni sheet number. Kalau drawing kita tu ada 2-3 line, jadi kita letaklah macam ni, ada satu line je, jadi saya letak 1/1 lah maksudnya. Okay, lepas tu file name. File name ni dia akan ikut nama yang awak save file tu. Tapi kalau nak tukar pun boleh juga. Katalah saya letak, saya tak nak letak drawing 3 ni, saya letak JS ataupun nama saya Mazlan_JS04, betul kan?
Dan check date adalah tarikh. Tarikh ni boleh letak tarikh hari ni lah. Okay, tarikh hari ni. Dan revision. Revision adalah number berapa kali dah kita buat revision. Contoh macam ni, drawing ni sekali je lah. Satu revision je lah. So letak satu je lah. Check date pun tarikh tarikh hari ni lah. Letak tarikh 8 hari bulan 10 10 hari bulan 8 2020. Dan contract number bukan contact number, contract number. Yang ni tak ada lah. Ni kosong pun tak apa. Tapi kalau nak tulis, just tulis je lah JS04 kat sini ke kan. Contract number. Check by ni nama saya lah. Okay, nama lecturer Mazlan. Size adalah size paper ni A3 A3, letak size A3. Issue date, tarikh yang awak buat drawing ni. So hari ni lah 10 bulan 8 salah 2020. Issued by ni adalah nama awak Issued ni maksudnya siapa yang issuekan drawing ni, siapa yang keluarkan drawing ni. So ni nama awak lah. Nama student letak sini, students name. Then approval date, tarikh approval. So ini just simply letak hari ni lah. Kita kira hari ni approval date je lah. Dia kalau dalam industri, approval date ni kita dah buat drawing, kita issuekan drawing, tarikh ni kan. Approval ni dia akan ada checking lah by dia punya, tak tahulah supervisor ke apa, akan check. Dia approvekan drawing tu, dia chop tarikh hari tu. Dia punya masuk approval date ni. Approve by ni siapa yang approvekan dia. Dalam kes ni saya lah kan. Dan FSCM number ni, number kosong pun tak apa, biar kosong pun tak apa. And then design activity, letaklah nama subjek ke, engineering, tak muat pula. Ataupun letak computer edit drafting je ke. Okay. Dan drawing subtitle boleh letak apa-apalah. Kat sini letaklah nama kelas ke, DLI 2B contoh kan. Okay. So dah siap, klik OK. Barulah kita punya drawing tu complete lah. Okay. So ini lah yang akhir sekali. Maksudnya dekat sini title block ni ada markah, dan juga dia punya scale dia dia punya scale untuk viewport ni ada markah semualah. Okay, dah siap, kita save lah. Okay, so setakat tu je. Baik. Okay.